Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ni. Minggu lepas kita terlepas dan minggu ni kita dapat sambung semula. Pada kuliah yang lepas kita telah bahaskan tentang bacaan selepas daripada salat, iaitu istighfar sebanyak 3 kali dan kemudian menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan kemudian kita beritahu tentang bagaimana Nabi SAW selepas itu berpusing menghadap ke arah jamaah dan seterusnya. Kita masih lagi di dalam kitabus salah daripada Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya ialah hadis berhubung dengan bacaan ataupun al-azkar, zikir-zikir yang dibaca selain daripada Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala wa tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna at-takbirati 34. Kita terjemah dahulu dan kemudian kita sama-sama cuba memahami hadis ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sekadar mengulangi kuliah-kuliah yang sebelum ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau dia kata sami'tu Rasulullah ataupun dia menceritakan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia terus daripada Nabi. Kalau dia kata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kemungkinan. Pertama, memang dia mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mendengar daripada sahabiin akhar, dia ambil daripada sahabat yang lain.
Sahabat tu yang dia dengar, tapi dia tak sebut nama sahabat dia. Ini mursal. Mursal. Dan bab marasilus sahabah, bab hadis-hadis mursal sahabat. Ini seperti mana yang kita sebut, sahabat kalau tak mention nama sahabat lain, terus sebut nama Nabi, accepted, diterima. Tapi selain pada sahabat, tak boleh. Mereka mesti menyebut siapakah rawi yang mereka ambil. Ada perbahasannya yang detail dan terperinci dalam masalah ini, dan mazhab-mazhab ulama tentang masalah ini. Kerana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalaupun dia tak sebut nama sahabat yang lain, walaupun kita tak tahu, andai katalah dia mungkin ambil dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain tu, kalaupun mana siapa pun yang dia ambil, tetap sahih. Tetap sahih. Kerana sahabat, adalatus sahabah bita'dilillahi wa rasulihi. Keadilan sahabat itu dengan penetapan Allah dan Rasulnya. Sahabat kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu kesemua mereka adil inda ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya kalau kita rupanya hadis ni Abu Hurairah tidak mendengar terus daripada Nabi, sebenarnya orang lain yang dengar tapi sahabat lain, tak ada masalah, hadis tetap sahih. Tapi kalau orang lain yang buat, rawi yang bukan sahabi, ghairi sahabi, yang bukan sahabi, dia tidak ada jaminan ini. Bila kita sembunyi nama dia, kita tak tahu. Bila disebut nama dia, mungkin hadis jadi dhaif. Mungkin hadis ini dhaif. Maka tak boleh sembunyikan nama. Tak boleh tadlis. Ini ada bab tadlis. Siapa pelajar QIPS yang belajar dalam ilmu hadis akan ada tadlis, asma'ul mudallisin, bab marasilus sahabah. Ini ada bab di dalam ilmu hadis. Abu Hurairah kata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah kata, man sabbahallaha, sesiapa yang bertasbih Allah, yakni menyebut subhanallah. Subhana masdar, subhanallah yakni maha suci Allah. Kita baca subhanallah kerana yakni sabbahtuullah, sabbahtu subhanallah. Dia jadi maf'ul. Yani subhanallah. Tasbih maksudnya subhanallah. Siapa yang sebut subhanallah dubura kulla salatin, di penghujung setiap salat, salasan wa salasin, berapa? 33. Wa hamidallah, dan dia memuji Allah. Subhanallah maksud mentasbih, mensucikan Allah. Maksud kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan, kecacatan. Allah maha suci daripada segala kekurangan. Bila kita sebut subhanallah, itu maksud kita. Wa hamidallah, dan memuji Allah salasan wa salasin, dan dia memuji Allah 33, yakni alhamdulillah, yakni kita memuja segala kemuliaan, keagungan milik Allah Jalla wa'ala. Sebab tu bila kita sebut tu, kita kena tahu maknanya. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang kita sebut.
Wa kabbarallah. Cuba tengok, mula-mula kita kata Allah ini maha suci dari kelemahan, kekurangan, kecacatan, apa saja yang kurang pada maha suci dia. Kemudian kita memuja segala keagungan untuk dia. Segala hak mana yang mulia, yang terpuji, Allah. Kemudian baru kita kata, kita ikuti Allahu Akbar. Kita membesarkan maha besar Allah. Dia punya sikun dia. Wa kabbarallaha salasan wa salasin. Kemudian dia bertakbir sebanyak 33. Nabi kata fatilka tis'un wa tis'una. Yang demikian itu 99. Wa qala tamam al-mi'ah, dan Nabi kata cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diabdikan diri melainkan Allah. Lahul mulk, bagi dia segala kerajaan. Walahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Bayangkan satu orang Muslim yang menyebut ini dengan yakin setiap hari. Adakah dia gerun kepada kebesaran selain daripada Allah? Setelah dia menyatakan lahul mulk wa lahul hamd, baginya kerajaan, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia di atas segala sesuatu sangat berkuasa. Bayangkan tasbih, zikir, dia menghidupkan jiwa kita. Nabi kata ghufirat lahu khatayahu, diampunkan baginya dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun seperti buih di lautan. Kalau kita kira berapa luas lautan, Perlis ni pun, setakat Kuala Perlis pun pergi tengok buih banyak dah. Kalau seluruh lautan ini yang tak tercapai manusia, kapal terbang hilang, tak tahu di lautan Hindi ke, lautan Pasifik ke, cari tak jumpa kita. Buih dia banyak mana setiap kali dia ada. Tapi dengan bacaan ini, Nabi kata Allah ampun sekalipun banyak tu. Rahmat. Tentulah bukan satu bacaan semata-mata. Tentulah bacaan dengan iman kepada bacaan ini. Manusia khata'. Kita semua buat salah. Semua pendosa. Tak payah ceritalah siapa dia pun, saya yang bercakap mungkin lebih banyak dosa pada tuan-tuan. Semua kita memerlukan keampunan Allah. Memerlukannya. Resah, gelisah dalam hidup kita. Serabut tak tentu kala. Sebahagiannya disebabkan dosa-dosa kita. Allah itu Tawwab, Ghafirul Dzamb, Wasi'ul Maghfirah. Allah itu menerima taubat. Allah itu pengampun dosa, luas keampunan dia. Dia nak ampun dosa kita. Dia suruh kita buat kerja sikit, tapi dia nak ampun. Dia kata seperti buih di lautan. Terjemahan kitab tuan-tuan dia tulis apa? Zabadul Bahr. Sama. Seperti buih di lautan. Dia nak ampunkan.
Sebab itu maka besarnya bacaan ini. Rawahu Muslim wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat Muslim yang lain, takbirati arba'un wa thalathun. Dalam riwayat Muslim takbir tu Allahu Akbar tu 34. Jadi kalau takbir 34, tidak adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau yang itu, maksud dalam riwayat hadis yang itu pun ada. Sekali saya akan sebut berapa cara nak baca selepas daripada solat. Hadis ni riwayat Abu Hurairah. Di dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mu'aqibat la yakhibu qailuhun. Bacaan yang selepas salat yang mana pembacanya au fa'iluhun, orang yang melakukannya tidak akan menyesal. Dubura kulla salatin maktubah, orang yang baca selepas salat fardu. Di dalam hadis Abu Hurairah tu kelihatan selepas salat saja, salatin, yakni di atas nakirah. Nakirah maksudnya any salat. Tapi di dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah ini, salatin, kullu salatin maktubah, bagi setiap sembahyang fardu. Jadi dia mengikat. Dia kata yang ini dibaca setiap sembahyang fardu. Apa bacaannya? Salasa wa salasun tasbihah, 33 tasbih, salasa wa salasun tahmidah, 33 tahmid dah. Alhamdulillah, arba'a wa salasun takbirah, 34 takbir. Jadi semua berapa? Kam kullu? Berapa semua? Mi'ah. Semuanya 100. Semuanya 100. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, saya sebut sikit sifat. Artinya ada beberapa cara. Yang tadi, cara yang pertama, yang hadis Abu Hurairah, subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah salasa wa salasin berapa? 33. Allahu Akbar 33. Cara yang pertama. Dan sempurnanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu cara. Okey. As-sifatu tsaniyah, cara yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah berapa? 33, Allahu Akbar 34, arba'an wa salas, 34. Jadi kullu berapa? Semuanya berapa? 100. Berapa cara dah? 2 cara. Di sana ada riwayat Abu Hurairah yang cara yang lain daripada cara yang ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kata Nabi, daripada Nabi, yakni tusabbihuna fihi dubura kulli salatin 10. Kamu sebut tusabbihu, tasbih, selepas salat 10. Subhanallah apa? 10. Wa tuhammiduna 10, kamu tahmid, alhamdulillah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, wa tukabbiruna 10, dan kamu bertakbir sebanyak 10 kali. Jadi berapa semua? Yang tu pun tak boleh nak kira. Berapa semua? Jadi semua 30. Lepas sembahyang subhanallah 10 kali,
Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 marat, 10 kali. Ini juga warid di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW kata, khallatan la yuhsihuma rajulun muslim illa dakhalal jannah. Dua sifat, dua benda, dua perkara, yang mana tidak ada orang Muslim yang buat perkara ini melainkan dia akan masuk syurga. Apa dia? Kemudian Nabi kata, Allahumma yasir. Nabi kata benda ni senang saja. Wa ya'malu bihima qalil. Dan yang nak amal dengan benda ni sikit. Apa dia amalannya? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin 10. Dia tasbih subhanallah bagi setiap kali salat 10 kali. Dua benda ni saya buat hak satu, hak yang kaitan dengan kita. Satunya khaslah, al-khaslatul ula, hak yang ni, iaitu dia subhanallah 10 kali. Wa yuhammiduhu 10, kemudian alhamdulillah berapa? 10 kali. Wa yukabbiruhu 10, dan Allahu Akbar 10 kali. Jadi berapa? 30. Abu Hurairah kata, wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu bi yadihi. Aku tengok Nabi kira dengan tangan dia. Nabi kata, fatilka khamsun wa mi'ah bil lisan. Yang demikian itu akan jadi 150 dengan lidah. Pasal apa 150? Pasal apa 150? 30. Kenapa jadi 150? Limadha mi'ah wa khamsun? Kenapa 30 jadi 150? Tak tahu? Sebab apa? Saja jadi. Kena solat berapa waktu? Khamsa malam. Semayang 5 waktu. 30 kali 5 berapa? 150. Nabi kata wa alf wa khamsami'ah fil mizan, tapi di lisan 150, di timbangan 1.500. Pasal apa di timbangan 1.500? Sebab apa? Kena setiap satu kebaikan dibalas 10 kali. Jadi kalau satu orang lepas semayang, mungkin dia tak buat yang 30 tu, 33 tu, dia buat yang ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 sampai 30. Subuh 30, Zuhur 30, Asar 30, Maghrib 30, Isya 30, jadi 150. Di sisi Allah 1.500. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa la yuhsinu? Wahai Rasulullah, pasal apa ada orang tak boleh buat? Senang ya.
Kami semua boleh buat yang tu. Nabi SAW kata, ya'ti ahadakum asyaitan. Nanti setan akan datang pada kamu fi salatihi, masa dia nak amalkan benda tu, fayudzakiruhu hajatan kaza wa kaza. Kemudian ketika dia nak amal tu, setan kata ni ada kerja. Yudzakiruhu hajatan kaza wa kaza. Dia syaitan akan beritahu, ni ada kerja tak selesai lagi. Yang ni dapat. Jadi dia tak boleh nak sampai 150 tu. Terpotonglah dia. Pagi subuh dapat, berlakulah pada kita semua. Saya pun berlaku. Tuan-tuan mungkin juga berlaku. Teringat ada kerja. Orang pula main panggil, uish, nak kena pi. Padahal kalau 33 tu mungkin panjang sikit. Yang ni pendek dah. Betul tak? Nabi kata, ya'ti ahadakum asyaitan fayudzakiruhu hajata kaza wa kaza fala yudzakiru. Kemudian dia pun terlupa nak baca tu. Dia bangun. Tapi kalau dia tak berlaku itu, Nabi kata apa? Illa dakhalal jannah. Melainkan dia akan masuk syurga. Kalau dia benar-benar mengamalkan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kita untuk mengamalkan. Kita memanglah kadang-kadang selalu ada urusan, ada apa. Tapi Nabi, di samping yang Nabi sebut yang tadi ni, dia bagi pula yang mudah lagi pada itu, untuk membolehkan kita mengamalkannya. Sepuluh, 150, Allah kira apa? 1,500. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang buat satu benda baik, bagi dia itu 10 kali ganda. Semua benda yang kita buat kebaikan, Allah bagi kalau ikhlas 10 kali ganda. 10 kali ganda. Okey. Ada berapa cara dah? Berapa cara? Kam sifah? Kam? Berapa? 2. Cara yang keempat. Banyak option ni. Bagi. Cara yang keempat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Tadi hadis kita awal tu Abu Hurairah riwayat, dan hadis yang tadi 10 pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dia dengar daripada Nabi macam-macam. Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunan, di mana Zaid bin Thabit kata, Nabi ni suruh sahabat, umiru an yusabbihu dubura kulla salatin salasan wa salasin. Nabi ni suruh, umiru yakni sahabat-sahabat ni diperintahkan untuk, yakni disuruh. Suruhan ni bukan suruhan wajib, suruhan sunnah. Lepas semayang 33. Subhanallah 33. Wa yahmadu salasa wa salasin. Untuk baca, siapa main mikrofon ni? Dan untuk baca tahmid, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, yang macam tadi. Wa yukabbiruna arba'an wa thalathin, dan takbir sebanyak 34. Ini cara yang kedua tadi.
Yang kedua, satu orang lelaki Ansar, utiya rajulun min Ansar fi manamih. Satu orang lelaki Ansar didatangi oleh satu orang di dalam mimpi dia. Geng mimpi dengar elok-elok. Dia pun syok ni, ada ni. Ada bab mimpi. Orang yang tidur banyak, mimpi dia pun banyak. Tapi kalau dia tidur sikit tapi dapat mimpi yang baik, alhamdulillah lah. Tapi mimpi ni, mimpi sahabat Nabi masih ada masa tu. Dalam mimpi tu dia kata, amarakum Rasulullah an tusabbihu dubura kulla salatin salasan wa salasin wa tuhammidullah salasan wa salasin wa tukabbiru salasan wa salasin. Qala na'am. Mimpi tu orang tu kata, kamu disuruh oleh Rasulullah untuk selepas mayang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Sahabat ni kata, ya, dalam mimpi dia. Tapi dalam mimpi tu kawan tu kata, faj'aluha 25. Jadikan dia 25. Yang ni subhanallah jadi 25. Waj'alu fiha subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar jadi 25. Waj'alu fiha tahlil, dan jadikanlah padanya juga tahlil. Bukan tahlil orang mati. Dia pun tengok ada tahlil. Tahlil maksudnya apa? Apa dah? La ilaha illallah 25. Jadi semua berapa? Jadi berapa? 100. Falamma asbaha atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila subuh dia mai ke Nabi. Fa dzakara dzalikalah. Dia pun menyebut hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, Rasulullah, aku mimpi sekian-sekian. Faqala ij'aluha kadzalik. Nabi kata, kamu boleh buat macam tu. Mungkin orang akan kata, itulah kita amal mimpi, tak amal hadis. Yang ni dia silap bukan sikit, dia silap banyak. Apa beza mimpi dia ni dengan mimpi kita ni? Mimpi ini telah dibawa kepada Nabi SAW. Dan Nabi telah akur mimpi itu. Kerana sunnah tu qaulan wa fi'lan wa taqrira. Sunnah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga pengakuan Nabi. Yang ni di bawah bab apa? Pengakuan. Kalau kita mimpi, lebay kita hak mai mana ke, hai yang kata nikah sah ke tak sah, pi kata boleh, tak boleh, tak kira. Kerana akuan dia tak termasuk. Dia akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu ia termasuk di dalam sunnah, kerana telah diakur oleh Nabi. Demikian juga hadis-hadis lain yang sahabat bawa pada Nabi, Nabi akur. Seperti azan dan seumpama. Nabi akur. Dia tengok dalam azan sekian, Nabi kata buat. Kerana mungkin Allah ingin memuliakan orang Ansar itu, dengan diberikan kelebihan mimpi itu, dibawa pada Nabi SAW. Dengan tak dibagi terus pada Nabi, sebagai nak memuliakan dia. Macam Allah, walillahi mathalul a'la, Allah contoh yang maha tinggi, tapi Allah itu adalah misalan yang maha tinggi. Tapi untuk kita faham, kita nak bagi sendiri pada satu orang besar tu boleh, kita baik dengan orang besar tu. Tapi kita bagi barang tu pada tangan satu orang, supaya orang tu pergi bagi ke orang besar tu. Sekurang-kurangnya apa? Berhubunglah orang tu dengan orang besar tu, kena menyerahkan barang berkenaan. Itu tanda kita nak memuliakan orang.
Tentu kita tak bagi pada yang lekeh-lekeh. Kita bagi pada yang ada nilainya. Maka dalam hadis ni Allah takdirkan mimpi dia mengkhabarkan kepada Nabi SAW. Maka dengan itu kita ada berapa cara di selepas salat? Jalan 4 cara. Kesemuanya ini boleh diamalkan. Semuanya ini boleh diamalkan. Azan dulu, nanti insya-Allah saya akan syarahkan sikit lagi hal ini. Kita sambung semula bincangan kita. Jadi kita telah sebut tadi ada 4 cara yang boleh diamalkan berhubung dengan zikir-zikir ni. Zikir-zikir ni subhanallah, alhamdulillah, lagi Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah
25 kali, yang lain juga 25 ataupun 33 ataupun 33 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi. Para ulama mereka menyebut oleh kerana semua benda ni disebut dalam hadis, maka adalah sesuatu yang baik bagi meraihkan semua sunnah ini. Seorang tu dia amal belaka, dia amalkan yang ini, dia amalkan yang ini, dia amalkan juga yang ini, supaya ada supaya semua hadis ni yang diriwayat daripada Nabi ni dia buat belaka. Maka dengan itu dia tak akan ada, kerana dalam menjadi adab, apabila lalu pada kita satu hadis Nabi, kita mungkin lemah, tapi kita tahu cara amal dia, kita buat walaupun sekali, bagi ada record, kita amalkan dia. Kalau yang wajib kita kena buat sentiasa lah, yang sunnah at least kita buat supaya tak berlalu hadis itu kepada kita tanpa kita mengamalkan dia. Sekali pun kita buat, apatah lagi kalau banyak kali, lebih wajar untuk kita buat. Kemudian para ulama berbincang, dosa yang akan dihapuskan itu adalahkah dosa besar atau dosa kecil? Kebanyakan mereka menyatakan dosa yang akan dihapuskan itu adalah merupakan dosa kecil, as-saghair, bukan al-kabair. Dosa kecil dan dosa besar, apa perbezaan dia? Perbezaannya ialah dosa besar ini ialah dosa yang ada ancaman dia secara jelas ataupun secara nyata daripada Quran dan Sunnah terhadap pelakunya. Yang ini dosa itu memang besar. Zina, dosa besar. Muqaddimah kepada zina, selagi belum berlaku zina, dia dosa kecil, dia belum dosa besar, dia lamam. Tapi bukan bererti bahawasanya kita disuruh buat, tapi ia dosa kecil. Arak, dosa besar. Tengok perempuan, mata tengok perempuan, dosa kecil besar? Kecil. Oh, dia tu boleh buat, orang kata dosa, tapi dari segi kategori dia bukan dosa besar. Dosa besar sama ada dia ada hukuman had ataupun ada ancaman laknat ataupun ancaman-ancaman yang lain. Kalau ada larangan saja tanpa ada ancaman yang besar, dia di dalam kategori dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bukan disuruh kita buat, tetapi amalan-amalan ini menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Quran kata, wa in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, kami tutup maafkan kamu kesalahan-kesalahan kamu. Yakni yang kecil-kecil maaf. Sagi bila orang sagi geng-geng yang kadang-kadang telinga masuk ayat ni, oh dia tu boleh buat, mufti kata. Tu yang lambat faham tu. Sah dengan tak sah tak apa faham. Apa dia? Telinga masuk ayat. Dia bila masuk ayat, telinga dia berdengung. Orang habaq apa tak nak faham. Di dalam hadis yang lain, hadis Imam Muslim, Nabi kata as-salawatul khamsah, salat 5 waktu, wal jumu'ati ila jumu'ah, dan Jumaat kepada Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan, mukaffirat ma bainahun, dia adalah
merupakan pengampun, pemadam dosa antara amalan-amalan tu, majtunibatil kabair, selagi mana dia menjauhkan dosa besar. Dosa kecil ni banyak. Fitnah orang dosa kecil, dosa besar. Besar. Bukan orang yang menyentuh wanita bukan mahram dia, mukaddimah zina. Dosa, tapi dibandingkan orang yang memfitnah orang, dosa fitnah lagi besar. Orang yang mengambil harta awam, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Nabi kata semayang 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Kita berwudu, kita berwudu, wudu menggugurkan dosa. Salat menggugurkan dosa. Sampai semayang kita subhanallah, subhanallah, menggugurkan dosa. Nabi kata salat 5 waktu tu menggugurkan dosa. Ramadan ke Ramadan, Jumaat kepada Jumaat, semayang Jumaat untuk pergi Jumaat satu lagi, menggugurkan dosa. Banyak stesen yang Allah buat bagi gugur dosa. Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan, gugur dosa. Majtunibatil kabair, selagi mana dia menjauhi dosa besar. Dia tak ambil riba. Riba dosa besar. Kau kecil? Besar. Allah istiharkan perang. Kalau tu imam tu ambil riba, tu imam fasik, dosa besar. Walaupun tengok hak lain semua bagus, semayang bagus, riba, dosa besar. Lebih besar daripada dosa satu budak muda duk pergi bawa perempuan cium tu, dosa tu lagi besar. Dosa riba. Ini Allah istiharkan perang terhadap orang ambil riba. Dan kadang-kadang orang tak rasa apa, pergi sign riba. Riba dosa besar. Bahkan dalam sebahagian riwayat ada yang lemah dan menyatakan lebih besar daripada zina. Kerana riba dia meruntuhkan manusia jadi miskin, susah. Sebahagian para ulama mereka kata Allah ampun semua dengan subhanallah. Tapi taklah juga mustahil, kerana mungkin apabila satu orang solat dengan betul, dia insaf, dia menyesal, Allah ampun. Ada orang melakukan zina datang pada Nabi, Nabi kata kau solat dengan kami, Allah ampun kau. Tapi solat yang betul lah, solat yang insaf, solat yang merasa menyesal dia tak apa yang dia lakukan. Manusia memang akan buat salah, tapi dia rasa salah bagi setiap kesalahan yang dia lakukan. Allah pengampun. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, zaman ni zaman orang banyak depression. Semalam kita pergi kat universiti pun ramai pelajar tanya yang hal yang sama. Ramai orang bagi teori. Ahli kaunselor tu bagi teori, tulis teori. Yang bagi teori tu pun depres juga. Betul tak? Jiwa dia tak tenteram. Siapa dia yang menciptakan jiwa kita? Siapa? Allah. Allah bagi tahu apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir pada Allah, tenang jantung hati. Orang yang selalu bila duduk sendirian, astaghfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku. Bukan bawa tasbih tunjuk astaghfirullah, astaghfirullah, wali, astaghfirullah. Ni penyakit zaman sekarang, supaya orang bagi duit banyak kat dia.
tapi mukhlis lillah, antara dia dengan Allah. Sebab itu insan ini, kita ni, siapa dia orang, aku banyak cakap dengan dia ni lah, aku banyak bercakap sembang dengan dia ni, aku banyak berbicara dengan ni. Tapi sepatutnya pihak yang paling banyak sekali kita berbicara dengannya ialah Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita. Kita bersendirian dengannya, kita mengadu padanya, kita cerita. Berapa banyak perkara yang telah kita ceritakan pada Allah, kita tak mahu orang lain tahu. Biar Allah je tahu. Banyak rahsia kita yang kita cakap dengan Allah. Banyak hajat yang mungkin kita tak mahu orang tahu, kita minta kepada Allah. Tapi kita minta, Allah menyimpan segala yang kita minta di sisinya. Laisa syai' akram 'inda Allahi min ad-du'a. Tak ada suatu benda yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa mulia. Berbicara dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sebut la ilaha illallah. Sebut. Kalau satu orang tu melazimi istighfar, berapa banyak sehari dia belum. Hakikatnya, kalau tuan-tuan istighfar astaghfirullah, setakat 1000 kali tu, tak sampai pun sejam. Bukan nak pergi tunjuk astaghfirullah, dengar? Astaghfirullah. Bukan. Kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Dan Muslim bangga dengan hal ni. Zaman fitnah, macam-macam orang timbul. Agama tough. Badirul a'mal fitanan ka qita'il laili muzlim, kata Nabi. Buat amalan, kerana fitnah bagikan potongan-potongan malam yang gelap. So kita so confused, everything confusing, yang berlaku semua mengelirukan kita. Nak sokong, sampai nak sokong apa, umat Islam Palestin pun orang ada yang ragu-ragu. Nak sokong tak sokong Israel Palestin, Israel Palestin, punya mangkuk sama macam tu. Pasal ni Israel Palestin pergi bom dulu, dia sampai tak tahu hala. Selama ni bangsa yang jahat ni telah mengambil tanah orang Islam, membunuh orang Islam saban hari. Dia tak pernah tahu. Yang dia tahu, dia tengok TikTok dia, ya benda lain, dia tengok beg tangan dia tengok pasukan bola sepak dia. Saya pun heran juga, ada orang nak lawan Zionis tapi jangan takbir. Ni pun satu pelik ya. Apologetic Muslim, Muslim yang sentiasa merasa bersalah dengan agamanya. Jenis macam ni banyak. Dia rasa bersalah dengan agama dia. Dia rasa dia bersalah kerana dia Muslim. Orang kata dia malu-malu kucing pasal dia Muslim. Saya Muslim, dia malu nak mengaku. Tapi tak apa, saya Muslim tapi saya bukan amal sangat. Dia macam tu seolah-olah. Manusia kata Allahu Akbar, dia kata Allahu Akbar. Awak tak mau kata, tak payah kata. Melainkan dia pergi kata Allahu Akbar tak kena tempat. Orang tengah nak tidur, duk main takbir tepi telinga kita. Itu telan ubat tancung lah. Tapi konteks orang Muslim, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya tengok kita ni sampai tak ada maruah. Orang tengok pemimpin Arab, Mesir tak boleh nak buat keputusan. Mesir berhubungan dengan Gaza tu. Saya ada sebut benda ni, kritik negara Mesir. Duta Mesir ada kat Malaysia ni hantar main ni bantahan ke Perlis ni. Pasal Mufti Perlis kritik negeri Mesir. Memang saya kritik pun. Dia boleh hantar bantahan sekali lagi.
Nak buka tu pun berat nak buat keputusan. Nak menyatakan sokongan pada rakyat Palestin pun berat. Saya pernah masuk ke Gaza pada zaman Mursi tu. Walau apa-apa orang kata Mursi telah memberikan kekuatan pada umat Gaza. Lepas tu naik yang sekarang ni, melanya orang Islam. Dan yang sekarang ni didukung oleh ulama-ulama yang sebahagian dia yang datang negeri kita, duk buat cerita mazhab-mazhab ni. Mereka ni sokong hal yang ni. Sampai memalukan. Dikelilingi oleh orang Arab. Melihat umat Arab juga dibantai oleh Israel. Amerika datang jauh. Joe Biden datang bagi sokongan. France datang. Europe bagi sokongan. Arab malu-malu nak bagi sokongan. Kecuali Qatar. Emirat terang-terang simpati awal dia dengan Israel. Mesir tak berapa nak berani. Malu-malu kucing. Hanya sikit ayat sindir-sindir sikit Israel nak jaga hati rakyat Mesir. Masing-masing rakyat Arab, Masya Allah, pemimpin Arab takut. Dulu Jamaluddin Al-Afghani, walaupun ada geng-geng kadang-kadang tak boleh nak hadam ni, dia marah Jamaluddin Al-Afghani ni. Tapi sekurang-kurangnya perkataan Jamaluddin Al-Afghani itu benar. Dia bagi tahu orang India, wahai orang Islam India, jika Allah jadikan kamu itu lebah, dengungan kamu saja memekakkan telinga Inggeris. Jika Allah jadikan kamu kura-kura, kamu berenang naik ke pulau Inggeris, tenggelam pulau Inggeris. Kalau orang Islam pakai bawa satu-satu senjata saja, mereka boleh lawan Israel tu. Amerika datang bawa senjata, bom orang Islam yang hanya duk kata tak patut, tak patut. Dunia minta hentikan pengeboman, Amerika guna kuasa veto, batalkan hasrat tu. Masih lagi tak berani orang pemimpin siapa pun mengkritik Amerika secara terbuka. Kita takut. Itulah gambaran yang Nabi SAW sebut. Yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu amin qillati nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qala la, bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha is-sayl. Nabi kata nanti umat-umat lain semua akan datang membuli kamu, datang kepada kamu seperti mana datangnya hadis riwayat Abu Daud orang-orang yang nak makan kepada qas'ah. Ni orang Arab tahu qas'ah. Qas'ah ni dulang makan yasa' lil sitta wa tis'an nafar, yang cukup untuk 6-7 orang, 9 orang pun boleh makan. Dulang besar lah Arab. Orang pakat mai, panggil makan pakat mai. Nabi kita nanti macam tu lah. Orang Islam duduk di tengah, semua pakat mai buli dia. Sahabat fikir, macam mana? Kita tak ramai pun orang tak berani buli kita. Rom takut, Parsi takut. Amin qillati nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Kita sikit ke zaman tu? Teruk sangat macam tu? Nabi kata la, bal antum yawma idhin kathir. Tak, kamu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha is-sayl. Tapi kamu itu bagaikan buih, bagaikan kotoran, bagaikan sampah sarap yang ada di permukaan air. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum
Allah akan tarik daripada dada musuh kamu, gerun kepada kamu. Wa yaqdhafanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan wa yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Allah akan mencampakkan di dalam jantung hati kamu wahan. Wahan ni bahasa Arab. Hamluhu wahnan an wahnin. Wahan yani lemah, dhaif. Allah campakkan wahan, tapi sahabat tak faham. Only the word wahan, apa dia maksud? Asal Quran Nabi maksudkan apa? Wahan tu. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa tu lemah tu apa? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Bila sahabat tidak cintakan dunia dan tak takutkan mati, mereka memegang dunia dan mereka tak mati. Bila kita takutkan, cintakan dunia dan takutkan mati, kita tidak memegang dunia dan kita mati. Inilah yang berlaku pada dunia Islam ini. Sehingga umat Islam lemah dan tak tahu nak buat apa, tak tahu nak fikir. Terpaksalah ramai fikir bila Imam Mahdi nak datang, bila Imam Mahdi nak datang. Adalah yang kawan tu pergi lantik Imam Mahdi daripada Jordan lah, yang ni pergi lantik Imam Mahdi daripada Senuk. Habis telinga masuk ayam. Tapi puncanya lose hope, hilang harapan. Hilang harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita. Kita tak jadi apologetik, tak jadi satu orang yang lemah, rasa malu dengan agama kita. Semalam saya jawab, ada isu orang tanya tentang macam-macam, boleh sebut perkataan ni ke, tak boleh sebut perkataan ni ke. Kadang-kadang Islam wasat, pertengahan. Semalam saya sebut tentang perkataan kafir. Boleh tak sebut kafir? Mana boleh kata tak boleh? Kafir perkataan yang ada dalam Quran. Cumanya nak disebut tu masa bila? Masa bincang tentang iman dan kufur, kafir lah. Bab akidah, takkan dia kata akidah hang ni macam okey juga, tapi aku malas nak cakap. Akidah hang kafir. Tapi bila bincang bab kenegaraan, bab tentang rakyat, kita katalah istilah yang lain. Kerana konteksnya tu lain. Tajuk dia tu berbeza. Kita boleh kata non-Muslim, boleh kata mereka yang bukan orang Islam. Istilah-istilah yang lain. Mengikut konteks yang kita gunakan. Tapi satu pihak tak boleh guna langsung. Satu pihak nak guna sepenuhnya. Ini pun ghulu, yang ni pun cuai. Islam berada di pertengahan. Adakah kita menyebut amin ketika membaca qunut nazilah? Ketika doa kita menyebut amin. Tuan-tuan ni kadang-kadang orang kena dengar bila bunyi perkataan Palestin baru nak amin. Pasti nak kata pun, nak marah tuan-tuan pun tak boleh. Saya tak tahu dia doa apa. Amin, amin. Apabila dia doa Allahumma, kita tahulah dia minta kepada Allah. Amin. Ni apa panjang ni? Video macam-macam. Tuan-tuan tengoklah, saya dah ulas dah sebahagian tu. Hak cerita menikah-menikah pun habis dah, orang dah ulas dah. Saya malam ni saya saya tak balik ni, nak pergi KL pagi esok mesyuarat. Saya mai jugalah kuliah malam ni, takut tuan-tuan denda saya, remove group pula kalau saya tak mai kuliah 2 kali.
Saya saudara Sabri Yunus dan isteri dia kata nak datang hari minggu ni ke Perlis untuk mengambil CJ kahwin mereka, dan mungkin mereka akan buat sesi live kot. Adalah satu sesi lagi penutup, yang lain tu ada show. Ni soalan, mohon wajibkan pengurus masjid paparkan jadual tugas imam dan Bilal untuk pengetahuan jemaah. Ni pentadbiran lah. Saya habaq macam selalu, saya kata Tok Imam hari bertugas dia marilah, melainkan hari tu imam ada darurat yang lain, tak apalah. Saya memang, ini soal pengurusan lah, bukan ada nas ke apa, pengurusan. Mana-mana masjid, bukan Masjid Alwi saja, merata semua masjid lah. Imam bila datang kita tahu tu imam ni datang. Bukan mudah juga nak cari orang jadi tok imam ni. Dia banyak komitmen dia. Komitmen dia, bukan semua orang mau jadi imam. Tapi bila jadi imam tu, kalau boleh kita datang. Hari itu saya dah sebut dah bahawasanya imam ke, Bilal ke, Siak ke, kita juga dalam tugas-tugas yang lain, saya juga, kadang-kadang kebaikan ni saqallahu ilaina, Allah bawa mai kat kita. Tuan-tuan tahu berapa ramai orang mai jumpa tim NGO lah nak buat kebajikan. Saya ni duk cari peluang nak buat kebajikan, dia tak ada tempat. Some people, sebahagian manusia, Allah dah bagi tempat. Kau jadi imam, banyak kebaikan yang dia boleh buat. Kau jadi Bilal, banyak benda. Kau jadi Siak, orang lain teringin juga nak bersihkan masjid, dapat pahala. Dia kadang-kadang malas, asyik ponting ya. Macam kuliah-kuliah kita di masjid mana-mana. Imam, Siak, jawatan kuasa masjid. Masjid Alwi saya kata okey kot. Kena dengarlah kuliah. Walaupun sebahagian mereka tu dah alim dah, tapi kalau ada yang tak tahu, dia dengar. Sagi jemaah duk komplain, pasal apa imam tak buat macam orang kata tu? Dia kata dia tak tahu, sebab dia tak dengar. Macam kita sebut khutbah kita bagi tahu. Lama kita bagi tahu, baru ni kita masuk dalam khutbah. Juru nikah, jangan duk pergi buat hari itulah nak try pengantin tu, bayar kursi lah, mengucap lah. Di Perlis tak ada macam tu. Hari tu akad nikah saja. Pasal apa hang nak try dia? Aku try hang pula macam mana? Dia nak try, cuba sebut rukun nikah. Kawan tu main dengan ketak, tak pernah duduk atas bantai. Kita pun satu lah, menikah duduk atas bantai sebagainya tu. Kecil-kecil abang kata bisui. Tak apalah nak duduk atas bantai ke, bukan ada larangan, itu semua teknikal, itu budaya je lah, tak apalah. Lepas tu duduk tanya kawan tu, cuba baca Fatihah, kemudian mengucap, ni Tok Kadi, juru nikah, awak ada syok dia kafir ke apa? Awak nak suruh dia mengucap balik? Dia murtad ke apa? Tak lah, takut terbatai ke apa. Nak tanya pasal apa nak suruh? Dah lah, takut tadi terbatai ke. You pun tak tahu, mungkin tadi you pun terbatai, cuba you mengucap lah. What for? Untuk apa? Pada hari gembira orang, kau malukan dia. Kau suruh dia baca, kemudian dia tak ada jawab. Malu dia kat kawan-kawan dia, malu dia dekat bakal isteri dia. Apa punya praktis ni? Dia kata, dah, kita nak mengukuhkan iman. Kukuh sebelum tu. Pasal apa you tahu iman dia tak kukuh? Iman you macam mana? Akan dapat berapa ringgit ni daftar nikah ni? Bukan saya marah pada semua yang tak buat, saya tak marah. Tapi baru ni ada orang bagi tahu kat saya. Di Perlis pun dia kata ada lagi. Yang masa itulah dia nak menerai pengantin tu.
Barangkali dulu duduk di asrama tak puas ragging budak, hari tu dia nak ragging lagi sekali. Saya marah ni. Kita tak mau macam tu. Jangan malukan orang. Itu hari gembira dia. Bagi mudah untuk dia. Bagi dia kahwin. Dia sedang menyempurnakan agamanya. Ramai orang pergi buat kerja tak senonoh, dia menikah. Ada kos, dia kena bayar. Dia kena bertanggungjawab. Kita welcome him. Masa tu lah kau nak menerai dia sampai lencun kau tu yang setengah. Kali tak ada. Bangkit pula, pergi ambil uduk, basuh muka, mai patah balik. Tu tak lepas lagi lafaz. Apa punya lafaz? Ini pertandingan jangan lupa lirik ke apa? Orang agama ni bagus kalau dia ikut agama. Tapi kalau dia tak ikut, dia akan jadi pembuli. Dengan kadar agama yang dia tahu, dengan kadar orang lain tak tahu. Jangan benarkan hal itu. Kalau berlaku dia perleh, hubungi pejabat saya. Ramai orang lain lagi boleh jadi juru nikah, insya-Allah. Kita tak mau buli-buli orang. Bagi mereka gembira. Oh, saya nak dakwah pada dia. Oh, hari itu saja nampak dakwah. Sebelum ni awak tak pergi. Siapa try dia dalam majlis perjumpaan nanti, saya akan panggil dia main pentah-pentah, saya try dia pula. Bagi orang lain pula. Mana hak juru nikah hak duk try orang ni, insya-Allah bagi senarai nama saya nak try dia pula di dalam majlis-majlis. Apa perasaan dia kalau dia kena try macam tu? Memanglah kadang-kadang orang tu boleh baca Fatihah tapi duduk depan orang ramai. Lepas tu suruh baca kuliah pula. Tak keluar-keluar lah kawan tu. Lepas tu dia seronok, dia senyum, dia gelak. Dia tak tahu perasaan mana. Pernah tengok berlaku tak? Ada. Negeri kita jangan berlaku. Nak berlaku di negeri lain, dia berlaku. Dia kata tak, nak mengukuhkan iman. It's kind of masalah, mentality. Mudah-mudahan Allah rahman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Panjang saya nak pergi ke lain.